ciri-ciri ulul albab, dan salah satu daripada ciri ulul albabnya ialah mereka itu mengambil teladan daripada sejarah. Ya, orang telefon ya, mengambil teladan daripada sejarah yang mana kita telah memetik satu bahagian daripada sejarah ni, iaitu kisah Ashabul Kahfi sebagai tinjauan kita. Kenapa kita letakkan asas perbincangan kita berkenaan dengan sifat ulul albab? Ini adalah kerana apa yang kita perlukan pada hari ini, Allah SWT janji untuk berikan dia kepada ulul albab ni. Nak dapat apa yang Allah beri itu, kena jadi ulul albab, iaitulah petunjuk. Petunjuk yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 30-an, saya terlupa ayatnya. Kata Allah SWT, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitulah mereka yang mendengar pendapat-pendapat yang datang kepada mereka, dan kemudian mereka itu memilih yang terbaik. Mereka inilah orang yang dapat petunjuk, dan mereka itulah yang disebut sebagai ulul albab. Yang kita nak tu ialah petunjuk tadi. Petunjuk ini mungkin bukan penyelesaian, tetapi kunci kepada penyelesaian. Dalam beberapa program yang pernah kita kendalikan semasa ke semasa, antara feedback yang kita dapat ialah setengah-setengah orang kata kita ni bukan tak nak amalkan Islam, tetapi kita tak nampak macam mana yang ada dalam Quran tu boleh menjadi tools, kalau istilah itulah, untuk menyelesaikan masalah. Kita ada masalah ni real. Masalah yang real nak selesaikan dengan Quran yang konseptual, katalah gitu. Dalam Quran sebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kamu rasa resah, gelisah, ada sesuatu yang tak kena, kamu zikir kepada Allah Taala. Dia cuba zikir tapi tak dapat, tak tenang. Jadi bukan dia tidak percaya dengan Al-Quran, tapi dia tak nampak macam mana nak mempraktikkan Al-Quran. Maka tugas kita sebagai umat Islam ialah untuk mencari tools tadi. Sebab bila ayat-ayat Al-Quran datang, dalam ayat itu ada teknik, ada pattern, ada kaedah, yang semua perkara itu kalau kita buat cara bukan ulul albab, yakni pahakan Allah saja, maka kita tak dapat tangkap apa tools yang dipakai. Katalah contohnya kita ambil conflict solution. Ada konflik dalam sebuah organisasi, macam mana kita nak selesaikan? Kita patah balik, kita lihat antara konflik besar yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW ialah apabila ada di kalangan ahlul rumah, maknanya pemanah, yang telah mengingkari pendisiplinan yang ditetapkan oleh Nabi SAW sehingga mereka meninggalkan Jabal Rumah dan berebut mendapatkan ghanimah yang ditinggalkan, dan berlakulah apa yang berlaku. Jadi bagaimanakah Nabi SAW menyelesaikan konflik tersebut? Kita akan jumpa surah Ali Imran ayat 159, asbabun nuzulnya berkaitan dengan kisah tersebut. Tapi bila kita baca, macam mana kita nak terjemahkan ia dalam bentuk kita nak pakai pula? So kalau dalam organisasi kita ada konflik, macam mana ayat tu nak dipakai? Kita lihat misalnya Allah SWT sebutnya dalam surah Al-Imran ayat 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan kerana dengan rahmat Allah itulah kamu boleh bersifat lemah lembut kepada mereka. Kalau sekiranya kamu berkeras dan berkasar, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Maka maafkan mereka, beristighfar untuk mereka, bermesyuaratlah dengan mereka, dan apabila kamu telah menetapkan satu keputusan dan berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertawakal. Baca tu. Takut-takutnya kita terus lompat yang kat ujung tu. Tawakal. Ya. Tawakal je lah. Anak-anak melepak dekat melepak dekat kalau saya pergi program itu, maknanya sebuah kampung dekat dengan kawasan perumahan di Pulau Pinang ni. Kawasan perumahan tu ada internet cafe dan sebagainya. Jadi budak-budak ni punting sekolah duduk dekat internet cafe semua ni. Jadi bila tanya kepada mak ayah kata puas dah cakap, dengar juga. Jadi kira tawakal je lah. Ya. Pertama sekali, kalau sekiranya kita buat perkara yang sama, usaha yang sama, bolehkah kita menjangkakan hasil berbeza? Kita dah cakap tak jalan, cakap lagi lah.
Ya, mungkin takkan kita nak terus cakap juga, kenalah pula fikir cara lain. Ya, ada seorang sebut, saya tahulah siapa ya, yang telah berkata-kata di dalam bukunya, dalam kitabnya, buku putih lah kan. Dia kata, if you are doing the same thing, adalah satu perkara yang tidak masuk akal untuk kamu menjangkakan result yang berbeza. So maknanya kena carilah teknik lain pula. Dan paling beratnya, tak boleh pula tawakal Allah SWT. Senang je, usaha 2-3 kali beritahu, tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau balik pada sini, sebelum kita masuk dalam kelompok orang yang bertawakal, ada step dia yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai conflict solution. Misalnya, pertama sekali yang disebut dalam ayat ini ialah berkenaan dengan soal fa'fu anhum. Hendaklah kamu memaafkan mereka. So bila kita nak menyelesaikan konflik, perkara pertama sekali yang kita nak kena buat ialah kita mesti maafkan orang yang buat salah tadi. Ini berat ni, nak maafkan. Sebab apa? Kalau kita tidak maafkan dia, asas yang menjadi punca kita nak selesaikan masalah akan menjadi negatif. Mungkin nak balas dendam, mungkin nak mengambil tindakan yang bersifat win-lose, katalah macam tu. Kenapa? Sebab bila kita berkonflik, kita dengan dia terputus. Jadi kena bina balik. Kata Mustafa Masyhur, rahimahullah, antara pemimpin gerakan Islam di Timur Tengah, dia kata antara tugas pendakwah ialah apa-apa kena bina dulu jambatan hati. Maknanya connect yourself. Dan saya rasa itu bukan hanya tuntutan dakwah, tapi dia applicable kepada semua aspek kehidupan. Apa-apa kita nak deal dengan orang, kita mesti ada connection dengan dia dulu. Sebab tu kalau dalam katalah pemasaran, ada macam-macam teori kat luar. Ada satu teori yang dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai CASIC, C-A-S-I-C. Apakah dia CASIC? Yang pertamanya connect, kemudian A, acknowledge, yang ketiganya serve, yang keempat inquiry, dan barulah yang kelimanya choice. Benda tu dikaji. Dan bila kita apply dalam kehidupan, memang dia tak boleh melanggar benda tu. Kalau langgar tak jadi. Contoh, terus bagi choice. Kita nak jual something, saya tengah tunggu kat jawab pos giliran nak bayar bil elektrik, tiba-tiba akak seorang duduk sebelah saya. Encik pernah dengar tak jus ni? Apa tu? Kan? Saya dulu badan dia kurang macam encik jugalah, tapi semenjak minum jus ni Alhamdulillah dah basuh ni, jadi nak cuba tak boleh? Jadi pegang, ramai-ramai orang jawab pun, apa dia pilih aku? Apa kelebihan aku banding orang lain kan? Jadi kalau salam tak ada apa, tak ada, tu duduk sebelah kita, orang tengah fokus nombor dah dekat dah ni, dia nak jual barang pula. Kenapa saya reject dia? Sebab dia tak buat dulu yang awal tu. Tak ada connection, tak ada acknowledge, tak ada serve, tak ada inquiry, terus bagi choice. Saya reject lah. Maka dia ajarkan, pertama sekali apa-apa nak approach, kena connect dulu. Lepas connection, barulah selepas connect, baru kita acknowledge. Acknowledge maknanya kita mengiktiraf kondisi dia dan mengiktiraf dia. Contohnya, mungkin kita katakan bila kita mengiktiraf kondisi dia, kata terima kasih, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita semua dapat hadir, tapi saya nampak ni ramai orang muka masam. Selalunya muka masam ni sebab saya rasalah bukan saja tuan-tuan perempuan, kami yang datang ni pun macam-macam perkara kat belakang. Mungkin kena buat arrangement, isteri nak hantar anak ke sekolah, kemudian anak sakit terpaksa tinggalkan sebab datang, suami meragam ke apa ke, kian saya terpaksa datang khusus. Menunjukkan kita acknowledge orang datang punya masalah dan kita serve dia. Kemudian baru inquiry. Apa expectation awak dengan program? Awak nak apa? Saya tak ada apa, saya nak tahu hari apa hadir. Oh, ada macam tu. It's okay, tak apa. Bukan rahsia. Ahad. Hari ni baru Khamis. Apa lagi? Expectation. Ada seorang pelajar sebagainya tu, dia kata surprise me. Oh, hebat dia pelajar ni. Kita acknowledge. Bila dia dah gitu-gitu, dan barulah kita choice. Kita tawarkan apa yang kita ada, apa yang kita nak offer kat dia. Sama dalam program pemasaran ke apa ke, maknanya begitu. Dan saya rasa dalam surah Al-Fatihah pun dia main macam tu. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita connect dengan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Itu acknowledge, mengiktiraf siapa Allah SWT. Kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami mohon pertolongan. To serve. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim, baru minta. Kemudian, siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru choice. Minta dan nyatakan pilihan. Nak jalan yang macam mana, tak nak jalan yang macam mana, tak nak orang yang macam mana. Jadi dalam kehidupan kita, Allah SWT sebut dalam surah Ali Imran ayat 199 tadi, conflict solution, pertama sekali kena maafkan. Sebab dengan maafkan itu kita connect balik dengan dia. Susahlah maafkan, memang susah pun. Kalau senang, tak adalah namanya konflik. Sama ada dalam pasukan di sebuah organisasi ataupun di rumah, sama juga. Kalau sekiranya anak buat salah, sebelum kita nak betulkan dia, kita mesti ada kemampuan untuk memaafkan dia dulu. Sebab kalau kita tak maafkan dan kita betulkan dia, anak akan mengesannya itu ialah kebencian, itu ialah kemarahan, dan itu bukan satu pendidikan, pembetulan, pendisiplin whatsoever nama dia, tak jadi. Kena maafkan. Dan macam mana nak maafkan ni? Saya pernah baca lah satu kisah bagaimana saya dengar daripada orang dan saya cari dekat internet, dapat cerita tu, kisah tentang sebuah syarikat yang bosnya, staff dia telah buat salah sehingga mereka kerugian mencecah jutaan US dollar lah. Tetapi bos itu tahu bahawa value pekerja ini lebih daripada projek yang dah rugi tu. Maka bos ni pilih tu maafkan yang salah tu. Tetapi kesalahan itu perlu dibetulkan. So dia nak betulkan itu, dia kena maafkan dulu. Kalau dia tak maafkan, dia ungkit lagi, it doesn't work. Konflik akan berada di situ. Jadi fa'fu anhum. Bahagian yang keduanya pula, wastaghfir lahum. Allahu Akbar. Bukan sahaja kita maafkan dia, bahkan minta ampun daripada Allah untuk dia. Mungkin benda salah yang dia buat tu sebahagiannya hak kita, so kita maafkan. Tetapi mungkin juga ada perkara yang dia buat yang tadi membabitkan hak Allah SWT. Maka kita dalam mengorek dan tuluskan hati kita ni, bukan sahaja kita maafkan, bahkan kita minta Allah ampunkan dia. Maknanya teknik yang Islam bagi ni, hanya orang-orang yang ikhlas dapat memimpin. Kerana dia bukan hanya memperbaiki dia dengan subjek dia tu, tetapi juga diselesaikan antara subjek dia tu, subordinate dia ke, staff dia, konstituen dia dengan Allah SWT. Astaghfirullah. Minta ampun daripada Allah untuk dia. Minta ampun tu definitely lah, mungkin kita tak buat kat depan dia. Ya okeylah, saya makan duduk, ya Allah Tuanku ampunkanlah Muhammad ni, ya, pasal dia buat salah ni. Kita tak buat begitu serius kita nak menyelesaikan konflik tu, sehingga dalam solat kita selitkan konflik solution yang kita tengah buat tadi. Maknanya hati tu memang kena tulus betul lah, ya, kalau nak menyelesaikan masalah. Dan mungkin masalah-masalah kita payah nak selesai kerana kita tidak wholeheartedly dalam nak menyelesaikan satu masalah. Bila kita dah fa'fu anhum, hablum minan nas diperbaiki, wastaghfir lahum, improve balik hablum minallah, baru wasyawirhum fil amr, bermusyawaratlah dengan mereka. Allah Ta'ala kata bermusyawarat dengan mereka, bukannya beritahu mereka, ya, ataupun instruct mereka. Tidak, mesyuarat. Apa dia mesyuarat? Dua hala. Maknanya dapatkan feedback daripada dia, perspektif dia. Sekarang ni kerugian dah jelas. Jadi sebelum kita bincang apa-apa benda nak buat, saya nak faham dulu masa awak buat keputusan tu, apa yang awak fikirkan. Katalah macam tu, dapatkan feedback. Kerana mungkin kita terjemah lain, tapi orang faham lain. Ya, sebab apa? Kalau sekiranya lah saya berceramah pada kan, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai orang Islam tak boleh membiarkan diri kita dipijak, segala kotor mesti dibersihkan. Katalah macam tu kan. Apakah takrifan tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin seorang kata yang ini entusiastik, seorang lagi kata teroris. Kan? Maknanya dua tafsiran yang berbeza. Seorang kata, oh ini entusiastik ni, ini memang pepidato ni. Seorang pula lagi kata, ini macam teroris je. Kan? Over lah ni, kata gitu. Sedangkan kedua-duanya ialah persepsi. Persepsi masing-masing tentang apa yang saya buat. Sedangkan apa yang saya buat mungkin bukan yang sebenarnya itu. Jadi kita jangan membuat keputusan atas persepsi. Dan untuk menentukan sama ada dia persepsi ataupun tidak, kena mesyuarat. Ya, masa zaman-zaman saya student tu adalah masalah-masalah organisasi ni.
apa ni tak puas hati, saya kata kita kenalah bawa mesyuarat. Jadi kata orang atas ni mana boleh, kalau kita mesyuarat dengan mereka, maknanya kita mengiktiraf mereka. Oi, susah lah macam tu. Ada pula main gitu pula kan ya. Macam mana nak selesai masalah, main tembak dari jauh saja. Jadi wasyawirhum fil amr, dapatkan feedback. Sama ada dalam organisasi, hatta di rumah sekalipun. Maknanya kita dengan anak-anak kita korek perspektif dia. Saya bukan nak suruh ikut Stephen Covey ke, ikut apa ni John C. Maxwell ke apa dan sebagainya, tapi ikutlah sunnah yang diajar oleh para anbiya dan rasul dalam mendapatkan feedback. Contoh yang saya tidak jemu mengulang-ulangnya, contoh yang ditunjukkan oleh Ibrahim AS. Ya, Ibrahim ini salah seorang daripada rasul. Tetapi uniknya Nabi Ibrahim, dia digelar sebagai Khalil. Apakah maksud Khalil? Dalam bahasa Arab ini, cinta ni ada beberapa layer. Kalau cinta tu nama dia hub. Hub ini boleh share. Cinta kepada orang ni, cinta pada orang ni, dan juga cinta kepada Allah, diletakkan keutamaan. Tapi Khalil, khullah, ialah cinta yang tidak dikongsi dengan sesiapa. Dan yang dipanggil dengan Khalil ini dua saja, iaitu Ibrahim AS dan junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Ibrahim yang dikenali sebagai Al-Khalil, bila Ibrahim dapat anak, Allah nak test, adakah kalau selama ni dia tak ada anak, sepanjang usia muda sampailah ke usia emas tak ada anak, bila dah dapat anak, Allah nak test, adakah anak itu telah menjejaskan khullah Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Itu yang suruh sembelih tu, nak test ya. Jadi Nabi Ibrahim, bila Allah perintahkan dia, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka, aku melihat dalam mimpi aku sembelih kamu, apakah ada kemungkinan Ibrahim tidak melaksanakannya? Mustahil. Dia akan melaksanakan. Walaupun tak terbayang di fikiran, bapa diperintahkan untuk sembelih anak. Tapi kalau dah ia namanya perintah Allah, there is no second opinion. There is no second opinion. Tetapi Ibrahim masih mendapatkan feedback Ismail. Kata Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Ismail, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Maka fikirkanlah wahai Ismail, apa pendapat kamu? Tanya feedback anak. Yang tak berapa, okey, serahkan tengkuk, dia nak jalankan. Nanti dulu. Tanya dulu pendapat anak. Jadi maknanya, apa sahaja Ismail cakap, ia tidak akan mengubah keputusan Ibrahim untuk sembelih. Tetapi akhlak seorang bapa memberi ruang untuk anak memberikan pendapat. Boleh tak kita dapatkan feedback anak-anak? Selalunya kita ambil feedback belajar, pelajaran dan mungkin makan minum. Kalau sekolah yang pagi sampai petang ni, tadi sekolah makan apa? Biasa tu standard sembang lah kereta, anak dah boring lah. Naik kereta dah tahu dah soalan bapak tanya. Sama lah macam naik taksi, cuaca hari ni mendung. Memang lah, orang tahu kan ya. Standard lah skrip tu. Jadi begitu juga dengan pelajaran. So macam mana periksa boleh jawab ini, okey. Bagaimana pula dengan perkara-perkara lain? Boleh tak kita ambil feedback? Katalah semayang contohnya, kan? Susah tak semayang? Dia nak tanya tu kena berani sikit lah, sebab takut anak tiba-tiba sebut, tak tahu dah boring lah semayang. Dah, macam mana nak buat? Ya. Boring ya, macam mana nak buat ni kan? Ya. Tapi kena tanya lah, tanya ya. Macam mana semayang kan? Musyuk ke semayang? Seronok tak semayang? Rasa berat tak? Itu satu. Tapi yang paling penting juga ialah mendapatkan feedback tentang performance kita. Rasa-rasanya ayah ni okey tak? Bapak yang baik tak? Cuba tanya. Kata-kata saya jumpa anak-anak, soal kita tanya, itu soalan yang bapak tak pernah tanya. Ya? Ayah ni ayah yang okey ke tidak? Okey, tapi ya. Okey, tapi ya. 1, 2, 3, 4, 5, mintalah feedback. Kalau kita betul-betul nak menyelesaikan solution, pernah tak kita menilai pandangan anak kita terhadap kita? Contoh yang banyak kali lah saya sebut dulu tu, bagaimana dalam program ada peserta yang kuat tidur kan, saya cerita dulu, yang akhirnya bila ditanya pada dia, dia kata program yang paling dia suka dalam kursus ni ialah slot pertandingan bercerita. Dan alasan yang diberikan, dia sebut dalam bahasa Inggeris, dia kata saya suka pertandingan bercerita tu sebab that was the very first time in my life I am talking and people are listening. Kesianlah budak tu. Anak orang kaya, bapa kerja oil and gas industry, 5 kali setahun balik daripada Middle East buat bunyi isi duit. Seolah macam itulah kaya ni kan ya. So anak tu, apa semua yang orang lain dapat, yang tak dapat, dia dapat. Tak tahulah kan ya. Apa yang dia nak, semua dapat. Satu je, keperluan makanan, emosi dia.
iaitu minta supaya didengar. Jadi disebutkan dalam ayat itu, wasyawirhum fil amr, bermusyawarat dengan mereka, sama ada dengan staff ataupun dengan family, kena ada budaya bertukar-tukar persepsi ataupun pandangan tentang sesuatu perkara. Bila dah buat semua perkara tu dan kita mencapai satu keputusan, maka barulah pada masa itu fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Setelah capai satu keputusan dan kita bersetuju sama, maka fatawakkal Allah, bertawakal. Antara intipati tawakal kepada Allah itu ialah memulihkan kepercayaan kita kepada Dia untuk memperbaiki keadaan. Bukannya dah mesyuarat, dah minta maaf, dah minta ampun, dah dapat satu keputusan, execute, masih tak percaya. Upah spy, belakang dari mana dia tu kan. Ya, maknanya mungkin ada mekanisme pemantauan, tapi bukan sampai kepada peringkat kerana kita tak percaya dengan dia. Sedangkan impression yang kita bagi masa mesyuarat dengan dia ialah kita telah pun jelas dan memahami pro and cons terhadap apa yang dia buat dan kita lepaskan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebutkan tadi itulah antara contoh satu ayat yang datang daripada Al-Quran, yang pada ayat itu kita nak cari tools dia, alat-alat yang boleh ditarik keluar untuk ianya dipakai sebagai penyelesai masalah. Kerana saya ulang balik, mungkin bagi yang baru tiba tadi, antara problem yang kita hadapi dalam feedback yang kita dapat daripada peserta-peserta program semua, dia kata macam itulah, bukan saya tak percaya Al-Quran, tetapi saya tak nampak macam mana nak pakai Quran untuk selesaikan masalah saya. Dan saya rasa itu bukan bebanan, itu cabaran ke atas orang yang maknanya boleh, yang ada sedikit ilmu tentang Al-Quran. Dia kena ambil itu sebagai challenge. Sebab bila saya baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Kristian, ya, tentang teknik keibubapaan, penuh quotation, mostly buku keibubapaan, parenting, komunikasi rumah tangga. Kalau kita pergi dekat Kinokuniya, kalau ada 100 buku, saya berani meletakkan lebih kurang dalam 80% mesti ditulis dengan bahasa keagamaan. Maknanya konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga, nak tak nak, you have to go back to your spiritual part. Tapi bila saya baca, saya tidak rasa offended sebagai orang Islam. Apa ni kutuk Islam? Tak ada pun. Cerita je. Tidak ada quotation daripada John, kalau sebut-sebut ini dan sebagainya. Jadi saya kata, agama Kristian yang pada perspektif kita, agama yang mempunyai kesalahan dari segi fakta, pendirian, prinsip dan sebagainya, tapi agama itu masih boleh diolah menjadi sesuatu yang saya, orang Islam, baca, saya boleh mengambilnya sebagai manfaat. Cuma saya sesuaikan dengan nilai saya. So, apa yang kita nak bila kita kata Islam sebagai rahmat kepada Allah SWT, kita nak kalau boleh sampai pada peringkat sesuatu yang kita tawarkan daripada Al-Quran, tapi orang bukan Islam pun boleh pakai untuk selesaikan masalah ni. Sebab itu walaupun buku saya dah dijual tak berapa puluh ribu naskah, tapi selagi buku tu tak dipakai, tak dibeli oleh orang bukan Islam, saya rasa masih ada bahagian besar yang saya kena fikir macam mana nak tembus benda tu. Iaitu apa yang ada dalam Quran mesti boleh diterjemahkan dalam bentuk tools. So timbul soalan yang terakhir tadi, iaitu macam mana nak buat? Nak maafkan orang, minta ampun untuk dia, dan dalam masa yang sama kita mengambil feedback daripada dia. Maka kuncinya ada di awal ayat itu. Kata Allah SWT, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Dengan rahmat Allah itulah yang menyebabkan kamu itu boleh bersifat lemah lembut dengan mereka. Pertama sekali, lemah lembut versus kasar, terutamanya dalam pendidikan anak-anak. Kalau kita buat cara lembut, kadang-kadang orang tafsirkan, mengatakan bahawa ini manjakan budak-budak. Kita bukan manjakan budak-budak, tetapi lembut, tetapi tegas. Lebih baik, ataupun itulah yang sepatutnya, berbanding dengan garang tapi tak tegas. Garang, suara utuh lagi, marahkan. Tapi dia akhirnya kita sendiri tidak komited dengan keputusan yang kita buat. Kita marah anak kita bangun lambat siap sekolah, kita pula lah yang lambat bangun subuh. Katalah contohnya, garang masa gerakkan anak, tapi anak tak dapat tengok kita sebagai contoh. Adalah lebih baik untuk kita gentle tetapi firm.
Kenapa? Sifat lemah lembut, kemampuan untuk duduk, cakap, bincang, tanda orang itu dapat rahmat pada Allah Ta'ala. It means that kalau kita jenis orang yang fasih, orang yang suka menyulit-nyulitkan keadaan, ya, dalam mesyuarat dia kira nak bagi tak boleh juga. Saya tak tahu lah, mungkin ada orang speciality dia macam tu. Saya tak faham dunia dalam perempuan lah. Memang dia digajikan untuk melihat sisi-sisi bermasalah. Ada mungkin ya. Tapi umumnya, kalau kita jenis orang macam tu, memang kalau mesyuarat dengan dia payahlah. Takkan ada solution. Sentiasa, tapi ni tak boleh, ni tak boleh, tak boleh. Saya jumpa sekadar dalam program je lah. Kami bincang tentang macam mana cara kerja sebagai ibadah, supaya bila sampai keutamaannya solat, kita solat. Jadi ada seorang akak ni, dia mati-mati nak tegaskan tak boleh solat. Sebab dia kerja siram bunga dekat divider jalan tu, di satu majlis bandaraya lah. Dia kata tak boleh, macam mana kalau tinggal karang nanti inilah itu kerja tak siap, pandai baju kotor lah, kemuncup lah, dia tu macam-macam. Ya? Masalah dia, sampai akhirnya saya dah geram sangat. Akhirnya saya tanya dia, akak kalau makan salah makan, perut berkerok-kerok nak terberak, akak buat apa? Saya carilah mana-mana semua-semua. Kalau semayang dapat tahap berak tu pun jadilah. Saya sampai cakap macam tu kan. Ya? Maknanya kalau berak, boleh pula cari macam mana? Oh tak apalah, nantilah tangguh berak kan. Carilah kat jalan. Kalau semayang tu dapat level berak akak tu pun jadilah. Tu dah geram lah tu. Ya? Nak bagi boleh juga. So point saya lah, kata Nabi, kata Allah SWT, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dengan rahmat Allah itulah menyebabkan kamu boleh memaafkan mereka, beristighfar untuk mereka, dan bermesyuarat dengan mereka. So it means that kalau kita ni orang kasar, tak boleh dibawa bincang, kepala angin. Kalau dalam mesyuarat jenis nak merosakkan perbincangan saja, maknanya kita kena check lah. Kita adalah orang yang mungkin jauh daripada rahmat Allah. Kerana orang yang dapat rahmat Allah itu orang yang tenang dalam tidak tanduk dia. Dan itu semangat yang ada dalam Islam, ya, yassiru wa la tu'assiru, permudahkan, jangan susahkan. Maka dia menjurus kepada nak mencari penyelesaian, bukan tak bagi selesai. Maknanya nak buat konflik solution tadi, akhirnya mesti bawa balik kepada kerohanian, spiritual. Maknanya kalau dia orang yang religious, kalau saya sebut macam tu lah, subjek dia yang nak dibawa mesyuarat tu juga ialah orang yang dapat dibalikkan dia tu kepada kesedaran hidup bertuhan, maka solution itu akan lebih konkret dan boleh selesaikan. Tapi kalau tak ada Tuhan dalam consideration mereka, penyelesaian mungkin bersifat superficial. Okey lah, tak apalah. And then masih lagi main carrot and stick. Kalau okey, carrot. Tak okey, bagi kayu. Dan maknanya tak dapat diselesaikan. Tapi kalau spiritual yang nak menarik rahmat pada Allah Ta'ala, dan itu kita dapat. Ya, maknanya walau kunta, dan dijelaskan pula, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, kalau sekiranya kamu ni berkasar, keras hati dengan mereka, lam faddu min haulik. Ini bukan hukum, ini sunnatullah, psikologi manusia. Kalau kamu kasar, orang akan lari. Jadi perkara ini menyebabkan, mudah-mudahannya kita nampak mengapakah dalam kisah Ashabul Kahfi, sikit je seperti kan ya, Ashabul Kahfi tadi, doa yang diminta oleh Ashabul Kahfi kepada Allah SWT itu ialah minta rahmat. Ya, minta rahmat. Sebab rahmat itu ialah premis untuk penyelesaian datang. Yang disebutkan oleh Sayyid Qutb bahawa apabila mereka ini, Allah Ta'ala tahu, fa'u ilal kahfi, masuklah kamu ke gua, ya, yansyur lakum rabbukum birahmati, Allah akan memberikan rahmat pada kamu. Kata Sayyid Qutb, sesuatu yang sangat ajaib apabila mereka dijemput oleh Allah meninggalkan kesempitan dunia untuk masuk kepada keluasan gua. Terbalik. Kesempitan dunia kepada keluasan gua. Bukankah gua tu yang sempit? Tapi diajak meninggalkan dunia yang sempit, masuk ke gua yang lapang. Sebab apa? Lapang ke sempit, semuanya itu adalah cuaca hati. Kalau hati kita lapang, kita akan berasa tenang walaupun duduk dalam tempat yang kecil. Kalau hati kita gelisah, duduklah rumah 2.4 juta sekalipun, tak bahagia. Dan Syekh Qutb datangkan contoh dalam mentafsirkan ayat tersebut. Bagaimana Nabi Ibrahim AS masa duduk dalam api, tenang. Duduk dalam api, hangatlah kita. Tapi Nabi Ibrahim tenang duduk dalam api.
Begitu juga dengan Nabi Yunus, duduk dalam perut ikan 3 lapisan kegelapan, hatinya tenang. Begitu juga dengan Nabi Yusuf AS, semasa duduk dalam telaga Jub dan kemudiannya di dalam penjara, lebih tenang berbanding dengan berada dalam istana Al-Aziz, aka istana Zulaikha, ya, First Lady Mesir pada masa itu, kan? Ketika mana kita lihat juga, misal kata contohnya Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Thur dalam peristiwa hijrah, jiwanya lebih tenang berbanding dengan berada di Mekah itu sendiri, kampung halaman kita. Balik kampung tenang lah, ya, tengok panas, muak buat cepodok pisang sikit, kemudian air hujan jatuh atas sini, tak belakang ada bunyi katak dedik, memang selesai separuh masalah. So Nabi sepatutnya tenang duduk di kampung, tapi akhirnya duduk kampung tak tenang. Tenangnya masa bila? Duduk dalam gua. Kenapa? Dapat rahmat daripada Allah SWT. So in other words, kalau kita nak membentuk kebahagiaan dalam kehidupan kita, janganlah terlalu banyak fokus kepada nak membesarkan physical aspect. Besarkan rumah, buat lain sikit balik depan, lain sikit jepun belakang, ya, lepas tu ada pula air turun, ikan kalui lah, apa semua renang-renang depan rumah ni, ikan kalui, tak tahu kan, ya? Maknanya benda-benda macam tu. Sebab takut-takut akhirnya rumah makcik yang sengit, yang anak berlari kena marah tu, oi runtuh rumah aku, kata apa kan. Rumah sengit tu lebih tenang penghuninya daripada rumah yang 2.4 juta atas bukit-bukit di Kuala Lumpur ni. Kenapa? Mungkin di rumah sengit tu rahmat Allah turun, tapi di rumah yang 24 juta ni tak ada rahmat. So nak dapat rahmat macam mana? Secara ringkasnya, pertama sekali, amalan doa yang disebut tadi, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Minta rahmat daripada Allah Taala. Yang nak minta ni siapa? Tuan rumah ke orang masjid? Tuan rumah lah. Ni tipu Tuhan. 363 hari penuh maksiat, sehari dia panggil orang masjid datang, suruh baca doa selamat di rumah. Baca nak halau apa, setan gondol semua ada dalam rumah tu kan, ya? Ya? Jadi maknanya kalau kita betul-betul nak rumah tu ada rahmat, kita lah yang kena jaga. Sebab tu kadang saya reluctant kalau orang jemput baca doa ni. Satu, saya geram sebab ada adik-adik lah, masa saya tingkatan 3, adik tingkatan 1 bagi tazkirah kat sekolah tu. Dia kata orang agama ni macam lalat. Bila ada bangkai, ada makanan, datang dia. Buruk no bunyinya. Dah memang betul pun. Bila ada orang meninggal, baru cari ustaz. Bila ada kenduri, baru cari ustaz. Memang level lalat. Jadi saya memang tak suka kalau orang datang baca doa. Lepas doa, sekarang pocok-pocok. Kan, mana benda ni? Pukul 8 doa, pukul 11 pocok sampai pukul 4 pagi. Apa benda yang doa? Nampak sangat doa saya tak makbul. Ini maknanya pukul 11 dah jelas dah, ya, ditolak doa tersebut kan. Jadi maknanya pertama sekali amalan doa oleh tuan rumah sendiri. Ya, cari jalan. Bukan saya tersalah lah, marilah orang masjid kan datang, it's much better daripada langsung tak ada. Kemudian yang keduanya, jangan jadikan rumah kubur. Kata Nabi SAW dalam sepotong hadis yang selalu diletakkan di awal tafsir surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kamu kubur. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Rupanya ada rumah yang terang-derang di pandangan mata manusia, tapi di sisi Allah itu adalah kubur. Kubur apa? Tidak ada cahaya. Mana tak ada cahaya tu tak ada rahmat tadi lah. Maka kata Nabi SAW, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari bertempiaran meninggalkan rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maknanya cara untuk bawa rahmat masuk rumah supaya kita tenang di rumah. Saya takut ya teman-teman, terutamanya orang lelaki, ya, bila dengan kawan happy, balik je rumah kerut dahi. Tengok je muka bini stres, tengok muka anak darah naik. Yang doa qurratul ayun tu tak jadi. Yang semua pembakar mata, bukannya penyejuk mata. Akhirnya bila kita tak nak selesaikan benda ni, escapism lah. Walaupun dah berkahwin, pukul 11 keluar lepak dengan kawan dekat kedai mamak. Yang tu boleh balik kan tidur terus je. Ya, biarlah bini di rumah tu comot compang camping ke apa, kemelayan anak-anaknya. Maknanya kita sebab apa? Sebab tak tenang. Mungkin antara sebab tak tenang kerana dalam rumah tu tak ada rahmat. Dan tak ada rahmat yang tadi, antara ni yang tadi kubur. Kenapa jadi kubur? Amalan-amalan, bacaan Al-Qurannya, semayang-semayang sunatnya. Kemudian janganlah digantung-gantungkan gambar-gambar yang tidak berkenaan, ataupun apa-apa saja yang ada dekat rumah.
Tetapi secara spesifik dalam hadis itu, kata Nabi SAW, syaitan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi sesuatu yang boleh kita amalkan, iaitu bila kita masuk rumah baru contohnya, carilah jalan supaya surah Al-Baqarah tu dibaca. Ya, takut-takut sebelum kita masuk ada gap 2-3 bulan tak ada penyewa tu, takut ada penyewa lain dari dimensi lain yang duduk di rumah tu, yang budak duduk nangis malam-malam ke apa semua dan sebagainya. Maknanya kita keluarkan syaitan itu dengan baca surah Al-Baqarah. Tapi panjang ustaz, berjuzuk-juzuk. Ayolah, saya tahu bukan surah Yasin kan, ya. Kalau pasang kaset ke sini boleh tak? Boleh. Besarlah pahala orang yang baca tu. Ya, kamu tak ada dapat apa-apa kan? Bukan salah, boleh, ada rugilah. Bacalah pelan-pelan, sikit-sikit, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tak kisah kan. Jadi boleh buat. Dan yang terakhir, untuk menarik rahmat masuk ke rumah juga, ialah dengan kita ni memuliakan tetamu. Ya, maknanya bila tetamu datang ke rumah, kita layan tetamu, itu adalah cara untuk kita meraihkan kedatangan rahmat daripada Allah SWT. Kalau sekiranya rumah kita dah lama tak ada orang ziarah, ya, eloklah dimuhasabahkan ahli rumah tersebut. Dulu masa rumah yang sempit-sempit, kereta Myvi je muat parking dalam, ya, kereta lain kena letak kat luar pasal tak cukup panjang Porsche tu. Masa tu ramai orang datang. Rumah kawan-kawan, makcik ke bila lalu daripada Johor nak pergi ke Penang tu, singgah KL, singgah rumah kita. Tapi semenjak 2-3 menjak yang bagi salam dah tak dengar kat dalam tu, ya, yang kena tekan tik, siapa di luar sana, saya nunggu kat pengenalan sekian. Semenjak rumah macam tu, orang tak berapa nak datang dah. Ya. Jadi bila orang dah tak berapa nak datang tu, takut-takut tanda-tanda rahmat Allah tu tak mari ke rumah tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulan pada semua tadi, hidup ini perlu kepada rahmat. Dan rahmat tu nak datang dalam bentuk macam mana, itu kita serahkan kepada Allah SWT. Ashabul Kahfi, Allah terjemahkan rahmat dalam bentuk tidur. Jangan kita minta tidur, ya Allah tidurlah aku. Mungkin tidur dari maksiat, minta rahmat. Dan kalau rahmat tu datang dalam bentuk gini, kita terima. Tapi yang kita sebutkan tadi, rahmat itu adalah premis kepada konflik solution. Maknanya dalam surah Ali Imran ayat 159, bila nak menyelesaikan konflik, maafkan subjek kita, memohon keampunan daripada Allah untuknya, bermesyuaratlah dengan dia, dapatkan feedback, dan execute dalam konteks bertawakal kepada Allah, yakni memberikan kepercayaan semula kepada dia untuk buat balik kerja tu, dan kita serahkan kepada Allah SWT untuk menjaganya. Susah, memang susah. Permulaannya ialah pada fabima rahmatin minallahi lintalahu, iaitu dengan mendapatkan rahmat daripada Allah. So kalau saya ada penyakit, ya, orang kata kuat marah, mengamuk, apa susah nak dibawa bincang, saya kena muhasabah diri saya, kerana itu mungkin tanda saya ni tak dapat banyak rahmat Allah. Kerana orang yang dapat banyak rahmat Allah, dia akan menjadi orang yang memudahkan, akan facilitate proses penyelesaian dan bukannya menimbulkan masalah.